أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا ومسلم لكل الله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو المسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد، الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita mensyukur nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita, dari yang sekecil-kecil sehinggalah kepada yang besar-besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan yang banyak, hasil daripada kesyukuran-kesyukuran yang telah tidak pernah putus daripada ucapan kita, tindakan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah kita menyambung lagi perkongsian bacaan kitab Sahih Fadhilul Amal, yang merupakan hadis-hadis yang membahas tentang fadilat-fadilat amal, bermula daripada awal yang berbentuk niat, belum lagi dalam bentuk amal yang kita nampak, tetapi dalam bentuk i'tiqad, dalam bentuk gerakan niat. Itu pun Islam telah pun membahas kelebihan niat yang ikhlas, kelebihan taharah, kelebihan pergi ke masjid, dan banyak lagi, sehingga kepada kelebihan jihad, kelebihan sebagai pemimpin negara. Banyak lagi tuan-tuan dan puan yang terkandung dalam kitab-kitab hadis yang bersifat fadail ini. InsyaAllah pada malam ini kita ingin membahas beberapa buah hadis yang berhubung kait dengan imamah. Apa maksud imamah? Itu imam, menjadi imam. Keutamaan menjadi imam dalam menyempurnakan dan memperelokkan solat. Solat berjamaah terutamanya memerlukan imam. Oleh sebab itu, umat Islam khususnya yang ada dalam masjid ini, dia harus melantik imam supaya dapat dilaksanakan salat berjamaah ini dengan baik. Bukan hanya ialah ada di antara surau ataupun masjid yang belum dilantik imam yang apa istilah kita, yang rasmi. Ada mungkin dalam kawasan Bintulu ini tidak ada masalah, tetapi di luar-luar ni, di luar daripada Bintulu, saya perhatikan ada di antara surau ni, surau yang saya katakan yang belum ada lantikan imam lagi. Siapa yang datang dia jadi imam. Ini mudah-mudahan dapat dielakkan pada masa-masa akan datang. Sebab imam ini dia mempunyai tugas yang sangat mulia sebenarnya. Mari kita baca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Wa fi riwayat li Ahmad wal Baihaqi wa ghairihima fa in asabu falakum wa lahum. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka maksudnya imam yang mengimamkan solat. Mereka solat untuk kamu. Untuk kamu maksudnya dia yang sebagai komando ataupun pemimpin di depan ini. Jika mereka betul
maka pahalanya untuk kamu. Jika mereka salah, maka pahalanya untuk kamu dan mereka berdosa. Ini bila imam ni betul, makmum dapat pahala, dan dia pun dapat pahala. Tapi imam salah, makmum dapat pahala, imam berdosa. Ini nanti kita akan bahas lagi, insya-Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan lain-lainnya disebutkan, jika mereka betul, maka kamu dan mereka sama-sama berhak mendapat pahala. Ini yang pentingnya. Jadi sekurang-kurangnya imam ini orang-orang yang belajar, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Ada sedikit catatan kaki daripada penyusun kitab hadis ini. Dia kata apa? Para ulama berselisih pendapat apakah imamah, iaitu menjadi imam, itu lebih baik ataupun azan. Mana yang baik? Jadi imam kah ataupun azan? Ini. Sebagian mereka ada yang berpendapat azan lebih baik. Memang kita dah dengar ada hadis tentang azan kan? Kalau manusia tahu apa yang ada di antara saf utama dan azan, macam mereka akan berlumba-lumba, bahkan mereka akan sanggup untuk mengundi. Ini di antara kelebihan azan. Bahkan minggu lepas kita bahas bagaimana azan ini harus dan mesti dilaungkan dengan sekuat suara supaya dia mendapat syafaat nanti. Sebanyak mana ataupun sejauh mana suara dia didengar oleh makhluk ini, termasuklah haiwan, termasuklah yang batu-bata, air dan sebagainya, dia akan mendapat syafaat, manfaat, pahala daripada mendengarnya makhluk-makhluk Allah ini. Ini banyak lagi tentang apa kelebihan azan ini. Cuma di sini ada perbezaan pandangan dan pendapat di antara ulama, di antara azan dan imam. Jadi imamnya mana yang lebih baik, mana yang lebih utama? Ada ulama menyatakan azan lebih baik, dan sebahagian lagi berpendapat imamah, itu menjadi imam lebih baik. Dan pendapat kedua inilah yang benar, imam lebih baik dia kata. Sebab Nabi dan Khulafa Rasyidin pernah menjadi imam, tetapi mereka tidak menjadi muazzin. Ini orang yang terbaik adalah Nabi lah sendiri, termasuklah Khulafa Rasyidin yang empatnya, dan diikuti oleh Khulafa selepas itu. Dan mereka ini memang mereka jadi imam. Dulu khalifah itu bukan hanya khalifah, bukan hanya pemimpin, tapi mereka bila jadi khalifah, pemimpin, memang mereka jadi imam. Ini tapi sekarang tidak. Bila jadi pemimpin ni nak cakap apa? Tak ada. Mereka tak layak jadi imam. Nak suruh jadi imam kerana mungkin salah, dia pun segan. Kita pun faham. Ataupun mungkin okey bacaan dia, tetapi tak nampak batang hidung. Ini bukan nak jadi imam, nak jadi makmum pun mungkin tak nampak. Ini jauh lah di hujung dunia mungkin orang yang seperti itu, bukan di sini ikut. Jadi sepatutnya sekurang-kurangnya pemimpin-pemimpin ni dalam tahap mana pun dia, sekurang-kurangnya dia menjadi qudwah, menjadi contoh kepada masyarakat Islam. Kalaulah pemimpin ni selalu datang ni, orang kata pemimpin ni bagus, kita ikut dia, ini contoh yang sangat baik. Tapi bila pemimpin ni tak nampak, kata pemimpin pun tak nampak, kata tetapi ini nak cerita tentang fadilat, bukan cerita tentang ini. Tapi ini saya sebagai apa, hubung kaitnya sikit lah. Yang dibahas oleh ulama ini adalah kelebihan antara azan dan imamnya. Jadi tentulah imam, Jadi Nabi dan para khulafa mereka jadi imam juga kerana menjadi imam disyaratkan sesuatu yang tidak disyarat bagi seorang muazzin. Ini mungkin kita bahas sikit lah. Kelebihan imam ini, bila ada sebut kelebihan imam ni, memang dia orang yang terpilih betul-betul terpilih ni. Sama ada yang sifatnya surau, apalagi masjid, masjid yang sifatnya daerah bahagian. Kalau di tempat kita lah negeri, peringkat kebangsaan, mereka memang dalam hadis sebut imam ini adalah orang yang aqra'uhum lil Quran, orang yang paling baik bacaan Qurannya. Ini sepatutnya
Bukan hanya hafal 30 juzuk. Kadang ada orang salah faham. Termasuklah yalah saya katakan jawatankuasa masjid ni. Kadang-kadang dia salah faham, kata yang penting ambil 30 juzuk. Bacaan puntang-panting tak apa. Kadang-kadang bacaan ni dia punya tajwid ni tak tahu ke mana. Baca laju tajwid tak tahu mana, ikhfa di mana, iqlab di mana, wajibul gunnah tak tahu. Yang penting hafal. Ini bukan imam, ini orang sedang menghafal Quran. Ini saya pun heran juga, macam mana nak jadi imam tetapi bacaannya tajwid tak bagus. Suara dari segi merdu itu nombor 2. Tajwid itu yang pertama sekali. Kalau kita tengok musabaqah Al-Quran, dia punya nilai tajwid ni 40. Yang lain itu 30, ada yang 15. Suara kalau tak cantik sangat itu bukan pertandingan lah. Saya katakan ini untuk jadi imam ni. Kalau pun suara imam ni tidak semerdu mana, kalau bacaan tajwidnya kemas, kita selot kata, bagus bacaannya, tajwidnya cantik. Coba suaranya bagus tetapi tajwidnya Masya Allah, lari hancur. Kata, oi, sakit telinga kalau orang yang tahu tajwid. Kalau yang tak tahu tajwid kata, oi, bagus bacaan imam ni. Bagus. Saya dulu macam tu. Sebelum saya belajar tajwid, saya beritahu ayah saya guru tajwid. Kata, ayah, bagus bacaannya. Iya, kata ayah, tapi tajwid dia teruk. Komen macam tu. Kata, oh, rupa-rupanya tajwid menjadi penilaian utama. Suara dia bagus, tetapi dia nak main suara dia ni dengan lagu, terpaksalah tajwid ni mengalah. Sepatutnya tajwid tidak boleh mengalah. Lagu ni sepatutnya mengalah, ikut rentak tajwid. Kalau iqlab, kalau dengung, kalau panjang. Jadi alunan suara itu ikut kepada tajwid. Itu sepatutnya. Jadi imam tu kalau dia ada tajwid bagus, tambah dengan tarannumnya, lagunya, Masya Allah, ini memang rezeki lah. Itu kurniaan yang sangat mahal. Tapi kalau tidak ada, pilih yang ada tajwid. Pilih yang ada tajwid. Aqra'u minal Quran, yang sangat baik bacaannya. Sangat baik juga. Bermaksud di sini adalah orang yang faham baca maksud daripada apa yang dibaca. Ulama juga bahas itu termasuklah orang yang faham rukun solat. Jangan dia tak tahu apa rukun solat, apa sunat solat. Kalau batal dia pun tak tahu nak membezakan. Ini tak boleh. Dia kena faham satu persatu, hafal ni. Kalau orang kata rukun solat ni 13 satu persatu ni. Apa dulu mula-mula? Takbiratul ihram, niat takbiratul ihram. Betul Al-Fatihah. Lepas tu rukuk, tamakninah, i'tidal, tamakninah, sampai akhir ni kena hafal satu persatu. Sebab kalau dia lupa, dia tahu nak buat tindakan apa sekiranya berlaku. Kalau ada yang tegur di belakang, dia nak buat tindakan apa. Kalau ditegur, dia tak tahu, oh ini rukun ke sunat? Sunat je lah, padahal dia rukun. Jadi gelabah. Jadi tidak boleh. Imam dia tidak faham rukun solat. Jadi aqra'u minal Quran, orang yang memang dia punya bacaan bagus, tajwidnya. Kalau ada suaranya bagus, lah okey, alhamdulillah. Ini. Kita tengok di antaranya dikatakan pembahasan ulama ni beberapa syarat untuk jadi imam. Orang yang lebih berilmu dalam hukum agama. Pertama sekali memanglah orang yang bacaannya paling bagus. Lepas itu orang yang tahu hukum hakam tentang agama ni. Yang kedua, orang yang lebih baik bacaannya. Dia letak nombor 2 dalam ini. Bacaannya lebih baik daripada orang lain. Sehingga kan ada ulama yang membahas, kalau ada orang belakang lebih baik daripada imam ni, makruh hukumnya orang belakang sembahyang. Makruh. Tapi yang masalahnya, kita buat giliran imam ni, imam 1, imam 2, imam 3. Yalah, imam 1 mungkin yang terbaik bacaan, imam 2, betul seterusnya. Bila giliran yang berlaku, mungkin imam yang kurang bacaannya dia akan di depan, yang terbaik di belakang. Tetapi ini berjalanlah seperti yang dijadualkanlah, walaupun dia tidaklah yang terbaik. Kemudian dia orang yang warak. Imam ni dikena warak dalam hal-hal haram ni, sangat warak. Dia tidak boleh main hantam je. Tak apalah. Bukan hanya makan minum, dalam hal-hal mencari rezeki yang halal, itu pun kena diutamakan.
Orang yang lebih dulu masuk Islam, ini dalam di zaman sahabat dulu lah, zaman Rasulullah kan. Siapa yang lebih awal masuk Islam, dia dulu, dan bacaan dia lebih baik. Tapi sekarang tidak. Sebab memang kita ini semuanya Islam. Kecuali ada dua orang yang memang bacanya bagus dua-duanya, baru meluk Islam. Siapa dulu masuk Islam? Antara kedua yang paling baik bacaannya, oh ini si A. B ni kemudian, ini dulu diambil. Macam tu. Orang yang lebih tua usianya, di antara dua orang ni, yang ini lebih tua, sama bacaan. Yang lebih tua ni diutamakan untuk mengimam. Tapi dalam bab jadual saya katakan, itu tak ada masalah. Ya. Kemudian orang yang lebih baik akhlaknya. Ini kita tengok akhlak dia, akhlak Islamnya sangat baik, sopan santunnya, lemah lembutnya. Ya. Orang yang bagus wajahnya pun dilihat juga. Bukan hanya yang penting suara bagus. Suara muka pun tengok juga. Ini yang keberapa lah, bukan yang pertama. Bukan letak yang pertama sekali. Paling siapa yang paling handsome, dia nak jadi imam. Banyak lagi yang handsome di luar sana. Tapi bacanya tak ada, ataupun tak pandai baca. Jadi yang maksudnya imam ini bagus bacaan, ada ilmu Islamnya, tahu ini, tahu itu. Di antara mukanya, ini handsome. Ini ambil. Sebab orang suka tengok. Di samping orang suka tengok dan dengar bacaan dia, wajah pun orang suka tengok. Ini orang suka ni. Itu pun ada kesan juga, Kemudian orang yang lebih baik, lebih mulia nasabnya, keturunannya memang bagus-bagus. Kemudian orang yang lebih bersih pakaiannya juga. Pakaian pun tengok juga. Orang yang memang dia punya pakaian ni bagus. Dia pun tengok smart dia, jaga dia. Dia pandai menjaga identiti dia. Sebab pakaian ni adalah identiti kita. Jangan selekeh. Kalau imam selekeh ni, itu bukan imam lah. Mungkin untuk muhasabah kita lah. Kalau boleh, ini untuk JKP lah. Imam itu kita letak syarat jadi imam ni. Sama ada salat dia adalah salat subuh ke sampai isyak, dia mesti pakai jubah. Itu, jangan pakai seluar. Itu untuk apa? Makluman kita sebagai ahli jatuh kasar masjid ataupun surau, jangan biarkan. Maksudnya ada peraturan. Imam ni sama ada hari Jumaat atau hari raya, hari raya mungkin dia punya uniform khas. Hari-hari biasa bila dia imam ni, dia kena pakai jubah. Walaupun dia bukan syarat wajib. Sebab nanti kita tengok makmum ada yang pakai jubah. Imam mesti pakaiannya lebih baik daripada makmum. Jangan imam dia pakai seluar, makmum pakai jubah. Itu tidak kena. Itu apa? Peraturan kami di Masjid Syekh lah lama dah. Dulu memang ada yang imam tu jadi pakai seluar. Itu kita buat muhasabah. Jangan pakai seluar jadi imam. Jadi kena pakai jubah. Untuk menjadikan kita ni ialah yang terbaik di antara yang ada. Itu sebenarnya itu peraturan yang kita kena letakkan. Sampai di antaranya adalah suara yang bagus. Pakaian pun kena diraikan juga pakaian ni, tuan-tuan dan puan. Itu di antaranya lah. Kemudian juga sudah tentulah bila kita berdoa ni, jangan kita lupa untuk berdoa untuk semua. Jangan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada kadang kita dengar kan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Nanti saya seorang, makmum di belakang, amin amin. Itu tak patut, tak patut. Jadi kena tukar dia punya dhamir dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Hai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalanmu, atas agamamu. Ini sepatutnya. Itu kena belajarlah. Di antara bahasa Arab sikit-sikit. Kalau kita nak baca ini, dia punya bahasa Arabnya apa yang kena. Jangan kita baca aja bunyi. Banyak kita macam kita baca seorang. Ini untuk jemaah kena baca untuk jemaah lah. Itu di antara kelebihan imam. Bila sebab kelebihan imam ni memang dia orang yang terpilih. Jangan terpilih. Bukanlah dia maksum sehingga dia terpilih jadi imam. Tidak. Nabi dan Rasul yang maksum. Kemudian An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
man amana an-nasu fa asaba al-waqt falahu wa lahum wa man intaqasa min dhalika syai'an fa alayhi wa la alaihim fi riwayat li Ahmad wal Baihaqi man amana an-nas fa asaba al-waqt fa atamma as-salat falahu wa lahum. Rawahu Abu Daud. Daripada Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadi imam solat, lalu dia tepat waktunya, maksudnya waktu yang paling awal, awal waktu, maka dia akan mendapat, atau mereka berhak mendapat pahala. Sebab pahala yang paling baik adalah pahala yang paling awal solatnya. Habis azan, solat sunat, betul solat. Dan barang siapa yang sedikit kurang daripada itu, maka dia, dan bukan mereka, dia yang kurang pahala. Lambat dia solat, sebab dia yang lambat datang sebenarnya jadi imam. Akhirnya makmum pun terpaksa lambat. Pahala siapa yang kurang? Imam, makmum tidak. Tengok dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain disebutkan, barang siapa yang menjadi imam solat lalu dia tepat waktu dan menyempurnakan solat, maka dia dan mereka sama-sama mendapat pahala. Ini penting ni, ini penting. Juga ini mungkin akan berlaku dan mungkin ada belum pernah berlaku. Kadang-kadang imam ni dia terbatal ataupun selepas solat baru dia tahu dia batal. Macam mana kita nak buat, Saya pernah berlaku pada diri saya sendirilah. Ketika mengimam solat di SK Agama, saya sembahyang, biasanya saya ambil wuduk awal. Macam mana kali itu saya lupa ambil wuduk, dan saya ingat saya setelah berwuduk. Kami pun sembahyang solat asar, tak silap saya, solat asar, ada ustaz juga di kiri kanan. Habis je ketika solat rakaat terakhir ingat, dah duduk dah, aku belum ada wuduk. Astagfirullah, saya kata. Saya pun terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu semua. Saya beritahu, Ustaz, tolong salat sekali lagi. Saya batal saya punya ini wuduk. Padahal saya tidak ada wuduk. Saya bukan batal. Saya tak ada wuduk. Itu Jadi apa yang jadi? Suruh salat lagi sekali. Sebenarnya ada dua pendapat. Tapi yang terbaiknya kalau kita belum biarkan orang ni keluar, semuanya masih ada, kita boleh solat sekali lagi. Tapi kalau sudah keluar dah, baru ingat, rupanya batal. Apa yang nak kita buat? Tidak ada masalah. Pendapat kedua menyatakan sah. Imam saja yang perlu ulang, makmum tak ada masalah. Itu antara pendapat yang kedua, yang kita tengok dalam mazhab, maksudnya sah. Tapi kalau yang terbaik adalah kita tengok ni, kita batal, kalau tengah-tengah salat tak ada masalah. Tengah-tengah salat keluar, ganti orang lain. Ini dah habis dah, orang dah keluar dah. Rupanya ada plaster. Allah, memang duduk tak masuk lah, ada plaster. Atau ada koyok, lupa koyok rupanya. Koyok ni tadi selepas zuhur aku letak. Lepas tu aku pergi tandas, kata ambil wuduk lagi. Lepas tu tengok ada lagi koyok. Memanglah tidak sah. Jadi apa yang terjadi kalau kita tengok habis main asar, orang dah balik semua dah. Adakah perlu kita panggil seorang-seorang? Mana kita tahu siapa yang hadir tadi? Hatta tengok My Sejahtera pun bukan semua orang yang guna My Sejahtera semua. Jadi macam mana? Imam saja ulang solat dia, makmum sah. Itu dalam hadis tadi, wa in akhtau falahum wa alaih. Kalau dia rosak ataupun salah, imam tu yang berdosa ataupun yang batal, tidak makmum. Itu. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita tahu, prosedur SOP lah, SOP solat ni yang perlu ditahu oleh imam. Imam kena tahu dia nak bertindak macam mana. Ini pernah berlaku kepada saya juga di Masjid Syikin pun pernah. Rupanya saya batalnya. Saya tengok, tak jicak. Dah habis solat baru saya perasan. Saya kata, jom solat lagi. Ada yang keluar juga. Bila saya tengok, tak apa. Sebab kalau ikut ni sah sembahyang makmum. Kalaupun imam ni tidak sempat nak bagi tahu.
Tapi saya sempatlah bagi tahu ada yang hadir lah. Tapi yang kalau mereka tak mengulang sembahyang pun mereka sah. Mereka sah. Itu pendapat yang kedua. Jadi kalau berlaku, ini yang kita boleh guna sebagai panduan untuk kita bertindak, insya-Allah. Hadis yang seterusnya, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saffi faqala ibadallah latusawwanna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Rawahu Muslim. Daripada An-Nu'man bin Bashir, dia berkata Rasulullah SAW selalu meluruskan saf kami. Sebelum dimulakan solatnya, diluruskan dulu. Sawwu sufufakum, luruskan saf. Seolah-olah baginda merapikan anak panah sehingga beliau melihat. Anak panah ni kita tengok macam tu kan, rapat dulu, rapat. Seakan-akan macam tu disusun elok. Kami sudah benar-benar rapat, sehingga kami benar-benar rapat. Pada suatu hari baginda keluar untuk menunaikan solat, lalu berdiri sampai ketika akan takbir atau ihram. Baginda melihat seorang lelaki yang dadanya keluar sedikit daripada saf, pergi depan sikit. Lalu baginda bersabda, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, kamu meluruskan saf kamu ataupun Allah akan memisahkan wajah-wajah kamu. Nanti kamu akan pecah-pecah, pecah belah gitu. Itu di antara pesanan Rasulullah SAW ni, supaya meluruskan saf, jangan depan. Ini kalau habis Covid nanti ini kena rapatlah ya, lurus dan rapat. Yang ini sebab dia ialah darurat. Walaupun ada dalam video ni tak habis-habis orang post. Ini WHO punya fatwa ni, penjarakan ini. Bila masa mufti-mufti WHO ni bermasyarakat, bermuzakarah. Tidak. Kebetulan hal ini bukan hanya berkait dengan agama, tetapi berkait dengan kemanusiaan. Dia wabak ni berhubung dengan kemanusiaan, dan sekaligus ada hubung kait dengan agama. Bila kita hubung kait dengan agama, adalah hubung kaitnya dengan solat. Jadi SOP solat bagaimana? Ini kena patuh kepada orang-orang yang bukan hanya dalam urusan fatwa berhubung kait dengan agama, tetapi juga tentang kesihatan. Macam mana nak jaga kesihatan bila kita solat dalam keadaan yang wabak seperti ini? Jadi ini ulama ni sedunia mereka berpakat, bukanlah kata-kata WHO. Ini tanda akhir zaman. Memanglah akhir zaman. Kalau tidak ada wabak ini pun memang akhir zaman. Akhir zaman. Jadi ini tidak payah kita hiraukanlah sebenarnya. Kemudian keutamaan menyambung saf dan menutup celah-celahnya. Ini pun juga kalau tidak ada Covid memang kita kena buat macam tu. An Abdullah bin Umar an radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala saffan walahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah azza wa jalla. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyambung saf maka Allah azza wa jalla akan menyambungnya. Sebaliknya barang siapa yang memutuskan saf maka Allah akan memutuskannya. Jadi menyambungkan saf ini kalau dia lurus dan penuh, ini bukan sekarang dah. Yang maksudnya nanti mudah-mudahan Allah angkat wabak ini dan tidak ada lagi dan kita rapat balik. Kalau sekiranya ada seorang ni keluar batal, wajib hukumnya orang ni. Barang siapa yang menyambung saf yang putus ini, maka Allah akan menyambung pahala untuknya. Sebabnya kalau ikutnya memanglah meluruskan saf ini sunat ya. Sunat ni, meluruskan saf dan merapatkan sunat.
Dan memanglah sunnah Rasulullah SAW merapatkan saf dan juga meluruskan saf. Itu sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah tidak boleh kita katakan, oh, mana boleh kita jarak-jarakkan macam ini. Ialah ulama membahas bahawa merapatkan saf dan juga meluruskan saf itu adalah hukumnya sunnah. Kalau wajib memang dia tidak sah. Tetapi yang terbaiknya adalah rapat dan juga lurus. Rapat dan juga lurus. Jadi barang siapa yang menyambung saf ini, sebab dengan kita menyambungkan saf, maka saf orang di belakang pun akan dapat ditutupi. Maksudnya akan sempurnalah pahala mereka dalam berjamaah. Kemudian hadis yang lain kena azan ya. An Abi Salih As-Sammani qala ra'aitu Aba Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'ah yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada syabun min bani Abi Bu'aitin ay yajtaza baina yadayhi fadafa'a Abu Sa'id fi sadrihi fanadhara asyab falam yajid masaghan illa baina yadayhi fa'ada liyajtaza فدافعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Daripada Abu Salih As-Samman, dia berkata, pada hari Jumaat aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri sedang solat menghadap pada sesuatu yang menghalang daripada manusia. Maksudnya dia adalah setrah, disebut sutrah ataupun satrah. Bila kita sembahyang letak sesuatu di depan ini, maksudnya sunat hukumnya sunat. Benar seorang pemuda daripada Bani Abu Mu'ayyid bermaksud lewat ataupun lalu di depannya, maka Abu Sa'id menahannya. Ada orang yang lalu, ini kita punya sajadah, ini kita punya satrah, orang yang lalu sini kita kena tahan, jangan lepas. Kalau lalu di sini tak apa, lalu di antara kita ni dengan satrah ni tak boleh, haram hukumnya. Kemudian Abu Sa'id menahannya. Muda itu dilihat dia tak lari, tapi dia tidak melihat ada jalan lain selain daripada depan Abu Sa'id, maka dia berusaha untuk melaluinya. Namun Abu Sa'id menahan lebih keras lagi daripada yang pertama. Dia mencaci Abu Sa'id. Tuh, apa ni? Gila punya kerja, menahan saya nak lalu ke sini. Dia caci maki. Kemudian dia datang kepada Marwan, lalu mengadu perlakuan yang diterima daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id menyusul belakangnya untuk menghadap kepada Marwan. Maka Marwan bertanya, apa yang terjadi kepadamu dan anak saudaramu, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id menjawab, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bila salah seorang di antara kamu telah solat menghadap sesuatu yang menghalang daripada manusia. Ini sebenarnya menghalang manusia ni. Maka dia kata apa, bila kita solat pada satu tempat, pada sesuatu ni, menghadap sesuatu ni untuk menghalang manusia jangan lalu, kemudian ada seorang yang hendak lalu di depannya, maka tahanlah. Jika dia berkeras, hendaklah dia membunuhnya, sesungguhnya dia syaitan. Ini kena faham bukan membunuh ambil parang bunuh, maksudnya lawan betul-betul, jangan bagi dia lalu. Cuma ada pendapat di mana kita boleh lalu depan orang sembahyang? Di Mekah saja. Di Mekah saja dibolehkan. Di Madinah tak boleh. Selain daripada itu tak boleh lalu depan sembahyang. Itu kelebihan di Mekah lah. Banyak kelebihan lainnya yang kita dilarang sembahyang pada waktu-waktu tertentu. Di Mekah tak ada, diangkat larangan. Jadi bila kita tengok ada orang yang lalu ni, tertahan, jangan kita biar dia. Sebab Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, seandainya orang yang nak lalu ini tahu apa dosa yang akan dia dapat daripada dia lalu ni, pasti dia akan berdiri menahan diri 40. Ada yang mengatakan 40 tahun. 40
40 apa? Wallahu alam. 40 tahunkah dia tunggu daripada dia lalu ke sini. Menandakan dosanya sangat besar. Dosa orang yang lalu di depan orang sembahyang ni. Sebab apa? Rasulullah menyatakan dia syaitan ni. Syaitan lalu depan sini, depan orang solat ni. Kalau ikut hadis falyuqatilhu, tetapi bukanlah maksudnya bunuh betul-betul bunuh. Jadi nanti jadi fitnah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi bukanlah maksudnya membunuh, tapi lawan betul-betul. Tapi orang yang belajar hukum, dia tahu sebenarnya depan solat ni mana boleh lalu, mana boleh lalu, tahan macam tu. Macam kita nak sembahyang dekat terbuka, kalau kita ramai-ramai sembahyang tak apa. Kalau kita sembahyang tak ada masa orang sembahyang, kita letak sesuatu, rehal kah, beg kah, laptop kah, yang laptop yang terbuka macam tu, ataupun apa-apa yang tinggi lah. Ini letak satu bilang tu, oh ini jangan lalu depan dia. Dah ada letak macam tu. Bila letak sesuatu, kita lalu depan ini pun tak apa, tak ada masalah. Tapi lalu di sini yang kita jadi haram. Tapi bagi jemaah, ada imam di depan, imamlah sebagai sutrah dia. Kalau orang lalu, kalau batal mak lalu depan semua itu tak ada masalah. Itu tidak dilarang. Boleh. Sebab sutrah bagi semuanya adalah imam di depan ini. Depan ini dia ada sutrah. Ada sutrah, ada penghalang itu. Kalau kita sembahyang di pantai kah, di pantai yang bersih, letak ya tongkat, letak tongkatnya tu sembahyang. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW yang tidak banyak orang hidupkan, Ke berapa isyak ni? 44. Oh, ada lagi makin lambat ya. Tengok lagi hadis ya. Kemudian An Abdullah bin Abi Aufa qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim qala ya Rasulullah hadza wallahi hadza Allahu azza wa jalla fama li qala qul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini falamma qama qala hakadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqad mala'a yadahu minal khairin. Daripada Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata sesungguhnya aku tidak dapat menghafal sedikit pun daripada Al-Quran. Ini mungkin awam bawa meluk Islam. Karena itu ajarkanlah kepadaku apa yang dapat aku mencukupinya mengartikan surah Al-Fatihah. Ini maksudnya orang yang baru meluk Islam, kita jangan paksa dia. Yang mudah, apa yang mudah bagi dia? Al-Quran dia, Al-Fatihah dia belum dapat hafal. Baginda bersabda, ucaplah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu boleh pengganti sementara, bukan untuk selamanya. Kalau dia dah baca Al-Fatihah, jangan baca itu lagi. Itu untuk sementara dia sedang menghafal Al-Fatihah. Nah itu. Kadang kita tengok orang yang meluk Islam, kata apa nak baca, pertama sekali dia tak pandai, suruh je ikut, tak apa. Itu lepas itu terus mengajar. Jangan biarkan dia Islam tapi tak diajar. Terus bawa dia. Di Bintulu ini ada sahabat kita, Ustaz Muhammad Sir, dia pengerusi Hidayah Center untuk Bintulu ni, dan di Malaysia ni memang ada Hidayah Center ni bagi orang yang meluk Islam. Itu di antara tempat kita untuk memberikan pengajaran kepada mereka, mengaji kah, belajar hukum kah. Sekarang ni dekat dia, tempat dia di dekat Park City, tak jauh daripada Petronas station tu. Itu apa lagi tempat tu, lebih kurang situ lah. Itu tempat dia punya office Hidayah Center ni. Kalau orang nak peluk Islam, memang pakai Jaiz dia akan ini juga arahkan untuk dapat bimbingan daripada ini, selain daripada saudara kita lah, persatuan saudara kita. Jadi Hidayah Center ini di antara yang boleh insya-Allah membimbing saudara-saudara baru untuk mendalami dan juga belajar Al-Quran insya-Allah. Saya itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.